Jadi tidak kira dengan naik fajar atau jatuhnya pada malam dengan gerhananya. Jadi apabila bulan terbenam, maka dikira gerhana itu selesailah. Dia berpindah kepada negara-negara lain pula. Sekiranya berlaku gerhana bulan ketika terbenamnya dan sebelum terbit fajar, maka dibolehkan solat. Tetapi jika terbenamnya bulan itu sesudah terbit fajar, maka terdapat dua pendapat. Yang pertama, yakni qaul qadim, tidak ada solat gerhana kerana kekuasaan bulan telah hilang bila terbit fajar, yakni apabila masuk waktu subuh. Kemudian qaul jadid pula mengatakan bahawa ada solat sunat gerhana tersebut kerana kekuasaan bulan masih ada sehinggalah terbitnya matahari, yakni syuruk. Terbit matahari ketika disebut sebagai syuruk. Namun di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan bersolat walaupun ketika berlaku gerhana tersebut adalah waktu tahrim, yakni selepas subuh. Selepas subuh kita dilarang untuk mendirikan apa-apa solat selain solat wajib. Jadi waktu ketika itu juga bagi solat gerhana ini dibolehkan, sehinggalah terbit matahari. Apabila terbit matahari, walaupun masih lagi ada gerhana, maka dikira selesai solat sunat gerhana tersebut. Kita masuk pula tata cara sebelum melaksanakan solat sunat gerhana. Yang pertama sekali, sunat mandi terlebih dahulu seperti mandi sunat yang lain. Jadi contohnya solat mandi sunat sebelum Jumaat, mandi sunat sebelum Hari Raya dan sebagainya. Jadi kita disunatkan mandi sebelum melaksanakan solat sunat gerhana. Yang kedua, tidak disunatkan memotong kuku atau bercukur kerana waktu yang singkat. Jadi untuk kita, supaya kita tidak tergesa-gesa untuk melakukan solat sunat gerhana ini, maka tidak disunatkan kita potong kuku ataupun bercukur. Kemudian yang ketiga, sunat juga memakai pakaian yang biasa, pakaian harian, bukan pakaian yang cantik-cantik seperti solat sunat istisqa, yakni solat sunat minta hujan. Kemudian di sini ada beberapa peringatan berkenaan dengan solat sunat gerhana ini. Yang pertama sekali, yang seperti yang disebutkan tadi juga, disunatkan mandi untuk solat gerhana seperti hendak solat Jumaat. Kemudian yang kedua, tidak perlu azan dan iqamat untuk memanggil jemaah menunaikan solat sunat gerhana, tetapi cukuplah sekadar ucapan Salatul Jami'ah, Salatul Jami'ah, seperti di dalam hadis yang disebutkan pada awal tadi. Kemudian yang ketiga, sunat menyaringkan suara pada bacaan Fatihah dan surah ketika solat sunat gerhana bulan. Solat sunat gerhana bulan, kita disunatkan untuk menyaringkan suara ketika baca Fatihah dan surah. Kemudian bagi solat sunat gerhana matahari pula disunatkan memperlahankan suara pada bacaan Fatihah dan surah, seperti solat kita seharianlah. Solat zuhur, asar, pada siangnya disunatkan untuk perlahankan bacaan Fatihah dan surah, dan bacaan Fatihah dan surah ketika subuh, maghrib, isyak disunatkan untuk dinyaringkan. Kemudian yang keempat, makmum yang tertinggal rukuk yang pertama, sama ada dalam rakaat pertama atau rakaat kedua, adalah dikira tidak mendapat rakaat itu. Apabila tinggal salah satu rukuk sahaja, maka tidak dikira kita melaksanakan rakaat tersebut. Adalah dikira tidak mendapat rakaat itu, dan dia hendaklah menyempurnakan rakaat yang luput itu selepas imam memberi salam. Jadi rakaat pertama atau pada rukuk yang pertama dan rukuk yang kedua, kalau tertinggal, maka dikira tidak sempurna rakaat tersebut. Maka selepas salam, maka dikendaki naik semulalah untuk sempurnakan rakaat tersebut. Maklumat ini boleh kita rujuk dalam kitab Sabil al-Muhtadin, karangan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, dalam juzuk 2 halaman 58 hingga 60.
Kemudian yang kelima, sunat menyampaikan khutbah, yakni dua khutbah seperti khutbah dua hari raya dan atau khutbah Jumaat. Tetapi tidak disunatkan bertakbir 9 kali atau 7 kali berturutan pada muqaddimah khutbah seperti khutbah dua hari raya. Jadi dalam khutbah gerhana ini tidak ada takbir, takbir seperti sunat khutbah hari raya. Selepas solat sunat gerhana, walaupun gerhana sudah hilang, seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, jadi khutbah gerhana ini boleh dilaksanakan walaupun gerhana telah hilang, berlainan pula dengan solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana kita laksanakan di dalam waktu gerhana tersebut, tetapi khutbah ini dilaksanakan sekiranya telah melepasi daripada waktu gerhana tersebut, masih boleh lagi dilaksanakan. Kemudian seterusnya, ada ulama seperti Syekh Ali Syabramal Lisi yang berpendapat bahawa sunat dibacakan istighfar sebagaimana khutbah sunat istisqa. Khutbah sunat istisqa, yakni solat minta hujan, dalam pendapat Syekh Ali Syabramal Lisi menyatakan bahawa kita disunatkan untuk istighfar, seperti astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yakni 9 kali pada khutbah yang pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Boleh dirujuk di dalam kitab Kasyaful Al-Litham jilid yang pertama. Kemudian yang ketujuh, isi khutbah hendaklah menyuruh para jemaah agar bertaubat daripada maksiat, bersedekah, berbuat kebajikan, banyak berdoa, beristighfar dan berzikir, memerdekakan hamba, berpuasa, mengingatkan manusia supaya tidak lalai, jangan leka dengan dunia dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, jika dilakukan berseorangan atau jemaah yang hanya daripada kalangan wanita, maka tidak perlu khutbah. Kalau kita sembahyang sendiri ataupun jemaah yang hadir tersebut adalah di kalangan wanita sahaja, maka tidak perlu berkhutbah. Tetapi harus memberi tazkirah kepada para jemaah, terutama jemaah wanita tersebut. Kemudian yang ke-9, secara umumnya apabila berlaku pertembungan antara solat sunat gerhana dengan solat yang lain, maka kaedahnya didahulukan yang paling ringan dahulu. Sekiranya sama nilainya, maka didahulukan yang paling kuat. Contohnya, jika pertembungan berlaku di antara solat gerhana dengan solat jenazah, maka didahulukan solat jenazah. Kemudian yang kedua, jika pertembungan berlaku di antara solat gerhana dengan solat fardu di awal waktu, maka didahulukan solat gerhana kerana dibimbangi matahari atau bulan kembali cerah semula. Tetapi jika berlaku pertembungan itu di akhir waktu solat fardu, maka didahulukan solat fardu. Kemudian yang ketiga, jika pertembungan berlaku di antara solat gerhana dengan solat witir, maka didahulukan solat sunat gerhana. Seterusnya, kaifiat solat sunat gerhana. Lafaz niat solat sunat gerhana matahari. Kita lihat dulu bagaimana lafaz solat sunat gerhana matahari. Yang berbunyi usalli sunnatal kusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Itu bagi orang perseorangan. Seandainya berjamaah menjadi makmum, usalli sunnatal kusufi raka'ataini makmuman. Kalau imam, imaman. Sahaja aku solat sunat gerhana matahari 2 rakaat. Kalau imam menjadi imam, kalau makmum menjadi makmum. Kalau sendiri solat sunat gerhana 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian niat solat sunat gerhana bulan pula, usalli sunnatal khusufi raka'ataini lillahi ta'ala.
atau raka'ataini makmuman lillahi ta'ala jika menjadi makmum, raka'ataini imaman sekiranya menjadi imam. Sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, ataupun 2 rakaat menjadi imam, atau 2 rakaat menjadi makmum. Kemudian cara dan bilangan rakaat. Terdapat 3 cara melaksanakan solat sunat gerhana, iaitu yang pertama, sekurang-kurangnya 2 rakaat seperti solat sunat biasa. Kita boleh melaksanakan solat sunat gerhana ini seperti solat sunat-sunat yang lain, solat-solat sunat yang lain. Ini adalah cara dan bilangan rakaat yang paling minimum dan melibatkan masa yang sangat singkat. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yang lebih sempurna lagi, dilakukan sebanyak 2 rakaat dan 2 kali rukuk dan 2 kali qiyam pada setiap rakaat. 2 kali rukuk, 2 kali qiyam di dalam 1 rakaat. Jadi di dalam 2 rakaat ada 4 kali qiyam dan 4 kali rukuk, dengan tidak memanjangkan bacaan pada kedua-dua rakaat ini. Jadi dalam rakaat dalam cara yang kedua ini, kita tidak perlu memanjangkan surah yang kita baca. Dengan tidak memanjangkan surah yang kita baca. Ini adalah cara yang sederhana dan tidak memakan masa yang begitu lama.